Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada sahabat maya pembuka tirai. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Memetik kata-kata mantan Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak Husin pernah berkata, rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara akan menjadi secebis dokumen yang tidak bermakna sama sekali. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tintah dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato yang berbunyi, rukun negara membentuk bangsa berjaya. Sebelum kaki mengorak langkah, lidah mengalun bicara, saya mewartahkan dengan lebih jelas pendefinisian rukun negara. Rukun negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan masyarakat kita, nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik dan perundangan. Hadirin yang penuh santun, ingin saya mencerbiskan sedikit rasa terkilan dan kecewa terhadap rakyat kita yang semakin tidak peduli bahkan tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan rukun negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya lebih teliti dalam hal-hal sebegini. Adalah tanggungjawab kita bersama dalam menjadikan rukun negara sebagai amalan bagi setiap pelusuk masyarakat di Malaysia, tidak kira tua ataupun muda, tidak kira bangsa atau agama. Hijab pidato ini saya buka dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Terbuktilah bahawa agama sangat penting dalam kehidupan setiap insan di muka bumi. Agama menjadi pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang. Pendengar yang penuh santun, hujah saya yang kedua di bawah lembayung kata prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini amat penting bagi melahirkan golongan masyarakat yang akan menumpahkan segala tak setia demi negara tercinta. Sumpah tak setia kepada raja inilah dapat mengelakkan sesetengah rakyat negara ini menggunting dalam lipatan atau menangguk air yang keruh demi kepentingan sendiri. Perkara buruk seperti berlakunya rusuhan kaum sudah pasti dapat dielakkan jika rakyat saling bersatu padu dan menghormati setiap golongan, terutama sekali raja dan negara. Keluhuran perlembagaan adalah prinsip ketiga dalam rukun negara. Namun, prinsip inilah yang sering masyarakat Malaysia endah tak endahkan. Bagai masuk telinga kiri, keluar telinga kanan pula. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara kerana perlembagaan negara merupakan sumber perundangan yang tertinggi. Wahai rakyat Malaysia, usahlah ditentang perlembagaan ini. Ayuh buka mata dan lihatlah bahawa mereka bertugas untuk kita memastikan keadilan dan keistimewaan setiap rakyat dilindungi. Hadirin yang bijaksana, prinsip kedaulatan undang-undang, prinsip yang gah disebut penuh makna serta kehebatannya dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai satu masyarakat yang aman, stabil, makmur, sekaligus dapat menjamin kehidupan anggota masyarakat yang dapat bergerak bebas, lancar serta teratur tanpa sebarang kekacauan. Hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas
berasalkan yang tidak melanggar undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh negara tercinta ini. Indah bunyinya, penuh sopan. Prinsip kita yang terakhir. Prinsip ini pula amat penting dalam melahirkan golongan masyarakat, tidak kira hari ini maupun generasi pewaris berjaya Malaysia yang akan datang, untuk membentuk personaliti dan tingkah laku yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang penuh santun, ramah dan penyayang. Pengamalan prinsip membolehkan rakyat berbilang kaum dapat mengamalkan sikap saling menghormati antara satu sama lain tanpa membangkitkan kembali isu perkauman yang pernah menjadi isu suatu tika dahulu. Tidak hairanlah hadirin sekalian jika suatu hari nanti generasi akan datang saling mengejek antara kaum, saling membenci antara agama dan saling menghina antara bangsa. Jika kita generasi hari ini tiada sikit pun mengorak langkah dalam mengamalkan dan menanamkan 5 prinsip dalam kehidupan seharian. Hadirin yang bervisi, sebelum kita mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, ingin saya bacakan serangkap pantun perpisahan. Madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, mohon ampun, seikhlas hati. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.